Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkaltu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gubernur Iman dalam kuliah maghrib hari ini. Hari ini membincangkan fik puasa, Masya Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf pentadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita. Serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Sirin, Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Dikasihi Puan Moderator, Puan Rosniati, selaku pengerusi Gubernur Iman, dan saya ucapkan Aid Milad Sa'idah pada Puan. Saya dimaklumkan hari ini hari ulang tahun kelahiran. Kalau saya silap minta maaf lah. Dimaklumkan tadi, hari ini tahu esok tak tahulah, tapi kalau esok tu maknanya saya bagi ucapan awal lah. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia, memberkatikan usia yang dipanjangkan itu, dan diberikan semua kecukupan dalam urusan ukhrawi dan juga duniawi, insya-Allah. Ya. Aminlah ramai-ramai yang ada, tak perlu buka mikrofon. Dan seluruh staf Gubernur Iman, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana diberikan peluang inayah oleh Allah. Walaupun kita bersiaran setiap seminggu 2 kali, Isnin Sabtu, ini Isnin Sabtu, jadi kadang-kala bila dia nikmat yang berulang-ulang, kita lupa untuk memahami bahawa ia adalah nikmat yang ditajdidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham nikmat yang berulang-ulang ni kita jangan lupa. Ya. Sebab tu walaupun nikmat sekecil-kecil seperti buang air, kita masuk dalam toilet pun Tuhan minta kita doakan, kita mendoakan ghufranak, minta keampunan, kerana nikmat itu kadang-kadang terlepas daripada pandangan manusia. Jadi peluang untuk kita bersiaran, kita duduk sekali, kita dalam majlis ilmu ini, satu peluang yang walaupun kerap berulang, tapi dia sebenarnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang berulang-ulang, ganjaran yang berulang-ulang,
Jadi sebab itu kita kena sentiasa diingatkan untuk bersyukur kerana dia berulang-ulang. Jadi sebagaimana yang tertera di tajuk di poster, kita nak buat tentang fiqh Ramadan. Saya pun tak tahu dia punya isu banyak ke tak. Cuma tak apalah, kita buat awal. Kita sebab nak persediaan Ramadan ini, kita buat sebulan. Sekali pun tak sampai 2 bulan lah kita nak masuk Ramadan. Antara perkara yang perlu kita faham ialah fiqh puasa. Tentang hikmah, tentang tentang hikmah puasa dan juga sarana-sarana yang lain itu kita boleh baca. Tapi untuk fiqh, dia kadang-kadang ada banyak jawapan, perlu lebih penelitian. Jadi kita nak kena faham kerana fiqh ini dia satu dari ulum al-maqasid. Ilmu yang mencapaikan kita, dia sendiri ilmu matlamat, bukan yang menyampaikan kepada matlamat. Dia sendiri adalah matlamat. Jadi sebab itu kita tak boleh mengkesampingkan fiqh, kerana fiqh adalah suatu perkara yang memimpin kita di dalam praktikal beragama. Ya, baik. Saya nak mula dengan apa ya, masalah puasa ni. Saya akan bagi dalam setengah jam macam tu. Selebihnya saya buka soal jawab. Jadi dari situ insya-Allah saya tahu kalau banyak soalan yang tertumpu ke satu-satu perkara tu, mungkin minggu depan kita fokus yang tu lebih. Ya. Yang pertama suka saya sentuh berkenaan dengan kenapa kita berpuasa. Bukan, bagaimana kita ini wajib berpuasa. Yang pertamanya ialah apabila kita melihat anak bulan. Ya. Melihat anak bulan ni disebut ru'yatul hilal. Melihat anak bulan. Jadi orang yang nak melihat tu banyak. Sama ada kita sendiri, tapi kita tak pernah tengok. Saya pun seumur hidup tak pernah tengok anak bulan, melainkan orang share di Facebook ke, macam tu. Tapi kalau nak teropong tengok sendiri tu tak pernah. Maknanya kita semua ni muqallid. Kita beriman dan kita percaya kepada autoriti beragama. Di samping itu kita boleh juga percaya kepada seseorang yang barangkali kita mungkin tak percaya kepada dia dalam beberapa urusan, tapi untuk masalah tengok anak bulan misalan, kita jatuh hati pada dia. Jatuh hati ni bukan suka. Maknanya kita macam hati kita cenderung untuk percaya, maka wajiblah puasa. Ya. Ini disebut dalam kitab-kitab yang lain, termasuk Safinatun Najah. Saya difahamkan Safinah itu dipelajari di Gamanul Iman, iaitu bila diperkhabarkan tentang saya melihat anak bulan, dia kata. Walaupun kita barangkali dia itu kita tak percaya dalam beberapa hal, tapi dalam isu ni kita percaya, jatuh hati. Dia panggil kecenderungan hati itu ada. Maka wajiblah kepada kita puasa pada keesokan hari. Tapi kita di Malaysia, kita ada autoriti beragama yang tengok dan akhirnya mereka umumkan. Maka kita boleh percaya, ya, boleh percaya. Saya tak kata wajib percaya kerana ada orang yang kadang bila dia tak percaya, dia ada sumber lain yang lebih kuat. Itu terserah pada dia. Mungkin dia boleh tengok sendiri ataupun ada orang lain yang yalah, tapi dia tak boleh isytiharkan kerana ini soal maslah dan dia beriman sahaja seorang-seorang untuk diri dia. Yang kedua, kalau tak nampak anak bulan, maka Nabi SAW suruh sempurnakan 30 Syaban. Kerana bulan Islam ini dia 29 dan 30 sahaja. Kalau bulan Masihi kita ada 28, kita ada 29, kita ada 30, kita ada 31. Tapi untuk bulan Islam kita hanya ada 29 dan 30. Jadi sebab itu kalaulah tak nampak, dalam hadis kata kalau dia samar-samar ataupun dilindungi, tak kelihatan, maka lengkapkan 30 Syaban. Jadi ada dua alamat kita ni nak wajib puasa masuknya Ramadan, ialah yang pertama dengan melihat anak bulan, yang keduanya ialah sempurna 30 Syaban. Demikian juga anak bulan itu berfungsi dilihat juga untuk masuknya 1 Zulhijjah, ya, untuk nak tahu 10 Zulhijjah bila, kerana kita nak raya haji tapi tak tengok 9 Zulhijjah, dia tengok 1 Zulhijjah. Yalah 9 Zulhijjah nak nampak apa dah? Kan dia tak nampak anak bulan lagi dah. Kemudian kita akan lihat 1 Syawal. Maknanya dalam setahun kita akan tengok 3 kali 3 kali anak bulan. Jadi itulah, kadang-kadang anak bulan ini kalau dia tak nak taklid, dia sendiri ada ilmu untuk mengetahui ataupun berdasarkan sumber-sumber yang kita jatuh hati padanya, sebagaimana saya sebutkan dulu. Saya ingat saya pernah jadi satu peristiwa di Perak,
Saya pernah cerita tak kat sini? Entahlah. Tak apalah kalau cerita, saya kira ulangan. Bila orang Perak raya lebih awal daripada orang lain. Sampai dengan katanya, sampai nak bertumbuk di sempadan tu. Kerana apa? Kerana orang-orang Perak waktu tu dah makan. Mungkin waktu tu admin pun dah makan sekali. Puan admin. Sebab apa? Sebab dia orang dah nampak anak bulan awal. Dia orang nampak anak bulan awal kerana diberitahu, saya baca dalam berita tu, dia kata apabila orang-orang nelayan-nelayan daripada dia balik daripada tangkap ikan, ramailah yang balik, dia orang kata dah nampak anak bulan kerana dia orang dekat laut jelas nampak. Walaupun kecil saja. Jadi oleh kerana ramai yang menyampaikan kata dah nampak anak bulan, maka terus Majlis Agama, tak silap saya, terus menghadap Tuan Sultan dan akhirnya diumumkan Perak raya. Tapi Kedah dan sewaktu dengannya belum raya kerana tak dapat maklumat sedemikian. Akhirnya isu ni semua orang Kedah di sempadan katanya tengok sahaja orang Perak makan, dia orang marah. Kan? Sebab apa? Sebab dia orang tak dapat maklumat yang raya Perak saja. Jadi apa-apa pun dalam masalah ini, dia masalah nampak ataupun tidak, percaya ataupun tidak, jatuh hati ataupun tidak, kerana al-ibratu dalam masalah ini ialah az-zan, iaitu sangka besar. Baik. Kemudian kita nak masuk sikit tentang siapakah yang wajib berpuasa. Kewajipan berpuasa ini kena kepada semua yang terlibat dalam taklif syarak ini, dia mesti mukallaf. Mukallaf ini dalam solat ke, dalam bab haji ke, yang pertamanya dia mesti berakal. Itu mestilah. Berakal maknanya dia punya akal ini menentukan dia kemampuan untuk dia menyerap kefahaman syarak. Kerana kefahaman syarak ini memerlukan akal untuk faham. Jadi yang pertama berakal, mesti ada akal. Yang kedua, dia kena cukup usia. Cukup usia ini 9 sehingga 15. Okey, 9 sampai 15. Dan yang ketiganya ialah mereka yang ada kemampuan untuk berpuasa. Kadang-kadang dia tak mampu puasa. Akal ada, usia cukup tapi tak ada kemampuan untuk berpuasa. Nanti insya-Allah untuk next pertemuan saya akan baca sikit kitab supaya tersusun. Hari ini kita bincang secara umum saja dulu, ya. Jadi ada orang yang tak mampu nak puasa. Dan kadang-kadang dia tahu dia tak boleh puasa. Misalnya orang yang kadang-kadang pagi dia ada tenaga tapi kerja buruh, kerja yang perlu tenaga yang banyak. Dan akhirnya dia tak mampu untuk berpuasa dengan lebih lanjut sampai petang. Tapi jenis-jenis macam ni mesti niat puasa terlebih dahulu. Dia niat puasa dulu, nanti kalau tak mampu, betul-betul tak mampu, maka dia boleh berbuka puasa. Tapi yang penting ialah ketika ketika sebelum masuknya subuh, dia mesti meletakkan niat. Okey? Baik. Kemudian barulah saya nak masuk sikit tentang syarat sah puasa. Okey? Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini yang pertama dia mesti Islam. Okey? Islam ini syarat dalam solat, syarat dalam puasa, syarat dalam zakat. Tapi bukanlah bermakna orang yang bukan Islam tidak wajib puasa. Mereka wajib. Kan? Kadang-kadang orang cakap, dia tak apalah, tak Islam. So kita boleh jual makan dekat dia, kita boleh bagi dia makan. Tak boleh. Kerana dalam masalah ini ulama bincang, adakah orang kafir mukhatabun. Mukhatabun ini maknanya dia dihadapkan tak, ataupun dia ayat-ayat Quran kutiba alaikumusiyam, adakah ayat itu Tuhan tuju untuk orang Islam sahaja ataupun untuk semua orang? Itu perbincangan dia. Saya menjawab soalan ini sebab kadang-kadang ada yang kata dia buka kedai, dia masih lagi jual makanan bulan puasa. Bila kita tegur, dia kata ini untuk orang non-Muslim. Ya, kerana dia faham non-Muslim tak wajib puasa. Jawapannya wajib mengikut jumhur ulama usuliyin. Mereka juga wajib puasa, cuma mereka puasa tidak sah. Habis macam mana nak sah? Kena masuk Islam dulu. Menunjukkan di situ, mereka bila tak puasa, mereka ada dua dosa. Yang pertama dosa kufur, yang kedua dosa tidak berpuasa. Sama aja. Dalilnya ialah bila ditanya dalam Al-Quran,
ma salakakum aw ma salakakum, saya tak ingat serupa, fi saqar. Tuhan tanya kepada orang-orang musyrikin yang tak solat, mengapa kamu dibakar dalam neraka? Mereka menjawab, Al-Quran menjawab kata kerana kami tidak solat. Maknanya hukuman tidak solat itu diasingkan. Dia berasingan, suku tak dibayar sekali. Dan untuk dosa kufur ada balasan yang berasingan. Untuk dosa tidak berpuasa, tidak semayang, ada dosa balasan yang berasingan. Bermakna orang Islam yang tak puasa, dia hanya dosa satu sahaja, iaitu dosa meninggalkan puasa. Tetapi orang yang bukan Islam, mereka ada dua dosa. Dosa kufur dan yang keduanya dosa meninggalkan puasa. Jadi siapa yang duk jual dekat orang bukan Islam tu, ingat bahawa kita juga berdosa. Kerana apa? Kerana mereka juga wajib berpuasa. Sama je, kadang-kadang ada orang kata dia benda tu, makanan tu tak boleh, haram, tak baik. Jadi bila kita dapat, kita tak boleh nak makan. So kita bagi dekat orang. Ataupun benda tu datang daripada, benda tu halal tapi datang dari duit yang haram, kita bagi dekat orang-orang non-Muslim. Tak, mereka juga terikat. Kalaulah kita haram ambil, mereka juga haram ambil. Kan? Tak boleh. Kadang-kadang saya teringat dulu, kadang-kadang ada biawak mati ke apa kan. Kita pula siap kontak lagi, malas kita nak simpan biawak tu. Kita nak uruskan lah sekali, kita call non-Muslim yang makan jenis-jenis macam tu. Dia datang ambil lah ni. Kita pula yang bantu dia untuk makan buat benda yang haram. Iaitu makan benda yang diharamkan oleh syarak. Saya nak bagi gambaran tu sebab apa, kadang-kadang kita rasa mereka tak wajib ataupun tidak dikenakan taklif syarak, tapi sebenarnya mereka dikenakan juga taklif, tetapi mereka mesti masuk Islam untuk mengesahkan. Soal wajib cerita lain, tetapi untuk mengesahkan wajib, tapi mereka kena masuk Islam. Okey. Jadi yang pertama syaratnya ialah Islam. Ini orang-orang yang nak puasa, syarat untuk sah puasa ialah Islam dulu. Yang kedua, berakal. Sebab itu orang yang gila walaupun 1 saat, walaupun 1 minit, batal terus puasanya. Batal terus. Kerana dia tidak ada akal ataupun hilang akal. Zawalu al-aql. Maka boleh batal puasa dia. Ya. Dia tak sama macam orang tidur. Orang yang tidur walaupun 1 hari, dia fiqh dalam mazhab kita letak, dia mesti sedar juga walaupun 1 lahzah di dalam waktu berpuasa. Misalnya kalau dia tidur sebelum sahur lagi, dia tidur, dia kena terjaga juga. Terjaga mungkin 1 tengah hari sambung tidur, ataupun sebelum buka puasa terjaga sekejap, maka sahlah puasanya. Dan dengan syarat dia niat puasa lah. Itu syarat untuk tidur. Tapi kalau gila, itu sekejap pun dah batal. Kerana dia dah dikira sebagai orang masuk dalam kategori orang yang tak wajib puasa. Okey? Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari mawani', dipanggil tegahan-tegahan puasa. Ini khusus untuk orang perempuan. Orang perempuan, mereka kalau dia datang haid ataupun nifas, maka diharamkan puasa. Haram di sini tak mesti makan. Ya, kadang-kadang ada yang sedang berpuasa kemudian datang haid. Kan? Dah ada puasa, tengah sedang puasa tu datang haid. Jadi daripada tak makan, adakah wajib makan? Wajib di sini maknanya wajib batal puasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata tak mesti makan. Tetapi dia jangan meneruskan niat puasa. Dia kata aku masih lagi berpuasa. Aku masih lagi berada dalam ibadah puasa. Itu haram hukumnya. Maka puasanya batal. Tapi pahala dapat tak? Dia dapatlah pahala kerana dia ada juga puasa. Sebab tu antara amalan yang kadang tidak sah tapi pahala boleh dapat. Antaranya puasa seorang wanita yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Ya, itu kena faham. Jadi tak semua amalan ini, kadang-kadang ada yang sah Tuhan tak terima. Tapi ada yang tak sah Tuhan boleh terima. Antaranya amalan ibadat wanita. Kadang-kadang orang perempuan dia rasa macam tu, cemburu dengan orang lelaki. Sebab orang lelaki boleh melakukan ibadat dengan sempurna, penuh. Jadi saya nak pesanlah pada kaum wanita yang banyak yang memonopoli JNI. Ya, saya nak pesan jangan rasa macam tu. Kerana kita waktu sihat kita puasa tak? Kita puasa. Waktu kita tak ada apa-apa kita puasa. Bahkan saya tahu orang perempuan ni banyak puasa sunat.
Jadi dah kalau puasa wajib lagi-lagilah dia puasa. Setiap tahun dia puasa. Jadi kalau dah datang haid, dia tak boleh puasa, jangan rasa rugi. Sebab Nabi SAW kata, seseorang yang waktu sihatnya, waktu tidak musafirnya, waktu sempurnanya dia puasa, dia buat kebaikan, dia mengaji, dia belajar, dia pergi solat, dia buat kebaikan. Tiba-tiba satu masa dia tak boleh buat kerana ada kekangan, ada halangan. Maka Nabi SAW kata, kutiba lahu mislu ma kana muqiman sahiha. Dia tetap dibayarkan pahala sebagaimana keadaan dia buat dahulu. Bermakna dia dapat pahala full walaupun tak buat. Sekarang kan dah rasa lebih untung dari orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki nak kena puasa penuh baru dapat pahala penuh. Sekarang orang perempuan tak puasa langsung pun boleh dapat pahala penuh. Itu kelebihan. Jadi jangan rasa rugi kerana kita bila ibadat, konsep kita ialah na'budullah kama yurid. Kita nak sembah Tuhan macam mana Tuhan nak. Wala na'budullah kama nurid. Bukan kami nak sembah macam kami nak. Itu tak betul konsep dia. Yang nak gagal juga nak puasa. Tak kira nak puasa juga nak puasa hentak-hentak kaki. Nak buat apa jadi macam tu? Sebab kita nak ibadat sebagaimana yang Tuhan nak. Bukan macam kita nak. Jadi bila bukan macam kita nak, bermakna kita tidak berpuasa, bermakna kita sedang melakukan tuntutan ibadat yang dikehendaki Tuhan, iaitu apa dia? Sabar beribadat dan sabar dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang perempuan jangan rasa rugi. InsyaAllah kalau tak boleh puasa, Tuhan akan bagi pahala juga. Ya, cuma suci dalam keadaan haid ini, ada satu isu orang selalu tanya, kadang-kadang bila dia dah berpuasa, hampir-hampir nak buka puasa, tiba-tiba darah haid keluar. Okey, batal. Cuma ada lagi masalah yang ada yang tanya, saya tak rasa apa-apa. Kemudian saya buka puasa, lepas maghrib saya masuk toilet, tengok ada darah. Ada darah keluar. Dia confused, dia kata, bila keluar darah ni? Kan? Jadi dia risau, adakah puasa dia hari tu batal ke tak batal? Kena qada ke tak kena qada? Kan? Keluar bila darah tu? Tak sure bila keluar. Kan? Tak tahu bila keluar. Tapi dekat-dekat nak buka. Mungkin dia keluar ketika sedang berbuka. Ataupun mungkin 2 minit ataupun 1 minit sebelum berbuka. Tak kira lah kalau 30 saat sebelum masuk waktu pun. Jadi kira macam mana puasa tu? Batal ke tak batal? Nak kena qada ke tak kena qada? Ini satu soalan saya nak tanya. Saya tahulah saya yang kena jawab juga kan. Sebab semua tutup mikrofon. Baiklah. Jadi jawapan dia adalah, Puan Erin nak cuba ke? Tak ada. Tak sempat. Nak kena qada tak puasa tu? Kena qada Ustaz. Puasa batal. Batal ya? Kalau Dia sebelum buka puasa. Masa lepas berbuka ke maksudnya, Ustaz? Apa dia? Maksudnya Apa? lepas berbuka ke apa? Itulah maksudnya dia tak tahu darah tu keluar bila. Waktu dia sedang berpuasa ataupun dia mungkin keluar ketika tengah berbuka ataupun mungkin 2-3 minit ataupun 1 minit ke. Dia tak sure bila keluar. Kena qada sebab dia Tak payah pun. Dia tak yakin. Tak Kalau tahu bila Tak dia kena tahu qada. tak puasa dia dan tak perlu qada kan? Ya ke? Baik, saya bagi satu kaedah disebut dalam al-ashbah wa nazair. Disebut bahawa al-ibratu bi aqrabiz zaman. Kita ambil masa yang paling hampir bila benda tu confuse. Ingat confuse. Kalau dah zon keluar ataupun dah rasa merenyut-renyut ke apa, saya tak tahulah, saya tak nak keluar, tak nak kena haid. Kan? Kalau keluar waktu sebelum berbuka, waktu tu kira waktu tu lah. Dia tak sure bila keluar. Mungkin terlampau sedikit baru nak keluar, dia tak rasa langsung. Check. Lepas buka puasa, maka kaedah fiqh kata al-ibratu bi aqrabi zaman. Kita ambil zaman yang paling hampir. Zaman paling hampir tu dinisbahkan kepada waktu dia check. So waktu dia check, zaman yang paling hampir sebelum buka ke selepas buka? Belum. Zaman yang paling hampir. Selepas lah kan? Nak mandi buka puasa, nak mandi. Bukanlah. Sebelum. Waktu dia tengah check tu, dia Selepas.
Waktunya maknanya darah itu dikira keluar selepas berbuka. Susahlah puasa dan tak perlu diqah, tak perlu diqada. Okey. Ini masalah suci dari haid dan nifas. Baik. Yang pertama Islam berakal, yang ketiga suci daripada mawani', daripada tegahan-tegahan, nifas, haid. Yang keempat apa Tidak dalam perjalanan, sis. Ya? Tidak dalam musafir. Bukan, musafir sah puasa. Sah puasa. Oh, saya sebutkan syarat apa? Syarat wajib Syarat wajib. Betul-betul. Okey. Maksudnya kita muqiman, kita duduk muqim atau mustautin. Jadi kalaulah musafir, kita tak wajib puasa. Ya, tak wajib tapi bukannya tak boleh puasa. Itu lain Tak wajib tapi kalau puasa, sah. Bahkan kalaulah kita berpuasa, kita tak ada apa-apa halangan apa-apa. Kan? Sekarang travel, musafir bukan semacam zaman dulu. Zaman dulu, kita baca macam mana Rasulullah dan sahabat-sahabat musafir dengan kudanya, dengan untanya, dengan panasnya. Itu cerita zaman dulu. Sekarang tak macam dulu. Sekarang suami bawa kereta, isteri duduk sebelah. Kan, kereta pula mahal-mahal. Kereta duduk sedap je, buka aircon, tidur. Kan? Tengok-tengok sampai dah. Tapi dia nak buka juga puasa. Sebab apa? Sebab alasan dia sebab dia keluar sebelum subuh. Ingat syarat dia keluar sebelum subuh. Selepas subuh, mamnu' khalis. Dilarang sama sekali berbuka puasa. Tapi dia keluar sebelum subuh. Meninggalkan perbatasan pemukimannya. Sebelum berkumandangnya azan subuh. Maka dia boleh berbuka walaupun tak lapar pun. Orang Kedah kata gedik nak buka. Kan? Tergedik-gedik nak buka juga. Nak gunakan rukhsah. Ya, kita tak boleh kata dia tak haram. Tak boleh kita cakap haram berbuka. Tak boleh. Kerana dia nak pilih juga rukhsah, minumlah, makanlah. Ya, tapi pastilah ambil lah tu yang letak dekat cermin tu bagi gelap sikit. Orang tengok. Ya. Makanlah dua orang suami isteri dalam kereta. Makan murtabak yang tak habis semalam. Kan, waktu buka puasa. Rasa bersalah pula, Ustaz. Ya? Rasa Apa dia? bersalah pula tak puasa makanan itu. Kalau dia ada rasa tak bersalah tu maknanya dia seorang yang mutadayyinah. Kan? Tapi dia nak buka juga. Tapi dia sebenarnya kalau kita tak ada apa-apa masalah, puasa itu lebih baik kita puasa. Dalam Quran kata wa antasumu khairul lakum ay siyamukum khairul lakum. Tapi lepas tu kena ganti, mestilah kena ganti. Dalam Quran jelaskan sebut fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka fa'iddatun gantiannya itu ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain daripada Ramadan. Ya, maka kita pun kena ganti. Tak kena bayar fidyah kalau tak langgar tahun. Tak kena bayar fidyah. Okey? Tapi puasa lebih baik. Kerana apa? Puasa di bulan Ramadan dengan puasa di luar bulan Ramadan, ganjaran tu takkan dapat di luar bulan Ramadan. Jadi kalau tanya syur saya, tak payah buka lah kalau tak ada apa-apa sebab. Ya. Tak payah buka, kekalkan kita berpuasa, nanti buka lah puasa. Tapi saya pernah buka dalam kapal terbang puasa saya. Kerana saya transit tu dah keluar daripada Cairo tu dah. Kemudian saya makan. Ya, kerana saya tak tahan bau sedap sangat. Tapi tak adalah lapar sangat. Saya pun pernah juga rasa masalah rasa perasaan tergedik-gedik buka tu. Akhirnya dihidangkan pada saya makan. Dan alhamdulillah memang sedap betul. Kesian kawan-kawan saya yang duduk sebelah. Pecah rahsia ialah saya bagi tahu ni sebab saya nak cerita satu benda. Saya nak cerita satu benda, sebab tu saya cerita. Jadi saya makan sebab saya tak pernah buka puasa. Saya ingat saya 7-8 tahun tu dah puasa full lah, penuh dah. Sebab family dia memang jenis puasa ni dia tak disiplin sangat. Cuma dah semua puasa, kita jadi segan nak makan. 7-8 tahun tu saya ingat dah puasa penuh dah. Jadi suka-suka nak buka ni tak pernah, jarang jadi dalam kehidupan saya. Cuma kali tu terasa tu lah dia rasa nak buka juga. Makanlah. Yang lain banyak kekal berpuasa. Cuma ketika saya sampai, dia orang tanya saya, Ustaz, ni kawan-kawan saya lah. Ketika kami berbuka puasa tadi, dia orang buka puasa lah. Saya buka puasa awal lagi. Hari ni dia orang ni buka puasa waktu berbuka lah.
dimaklumkan oleh pramugari kata dah boleh buka. Silapnya dia orang percaya dekat pramugari. Sebab apa? Pramugari ni dia bagi tahu waktu atas langit ke waktu kat bawah. Kan? Mana ada orang buat lagi waktu maghrib atas langit? Tak ada. Dan ghalibnya, bukan ghalib dah. Memang macam tu. Waktu kat atas, dia makin lewat sebenarnya. Dia lewat sikit. Jadi sebab tu dia orang cakap, waktu dia orang dah masuk nasi dalam mulut, dah kunyah 2-3 camca dah, dah 2-3 sudu dah, dia orang tengok dekat cermin, tengok dekat tingkap cermin pula. Tapi orang tua-tua saya suruh cakap sebut cermin. Tingkap kapal terbang tu, tengok je lah, tak buka kan, tak boleh buka tingkap kapal terbang. Baik, dia tengok, matahari masih adalah sikit dia punya hujung tu, sikit-sikit tu, masih nampak. Maka bila masih nampak, maknanya masih lagi siang, belum lagi maghrib. Kata, kamu nampak sendiri ke? Ya. Macam mana puasa saya? Saya cakap kena qada nanti. Tapi tak berdosa sebab tak sengaja. Okay. Jadi kamu sama macam saya, kita kena qada nanti. Saya cakap. Cuma saya buka awal lagi. Kamu buka lewat. Jadi pahala kamu mungkin lebih lah. Okay. Jadi muslimin dan muslimat lah ya. Muslimat dan muslimin, sebab saya tak nampak lagi muslimin. Kita syaratnya ialah apa tadi bukan dalam musafir. Maka bila tak musafir kita wajib puasa. Okey, dan nak musafir kena keluar sebelum daripada subuh. Ini juga syarat yang diletakkan ketika jamak. Untuk masalah musafir hari Jumaat, orang laki-laki, orang perempuan tak terlibat dalam masalah ni. Orang laki-laki dia kena keluar sebelum subuh kalau nak tinggal Jumaat. Ya. Kalau keluar selepas subuh, maka dia kena singgah juga mana-mana masjid. Kalau tak singgah, maka dia tak boleh, dia bila habis waktu Jumaat, bila habis dah Jumaat, bukan habis waktu Jumaat, habis dah Jumaat, di mana tempat yang dia sampai tu, maka dia kena tengok baki jarak tu dah masih cukup 2 marhalah atau tidak. Kalau dah tak cukup, tak boleh jamak lagi dah. Kalau masih berbaki, maka boleh lagi menjamakkan solat. Baik, ada muslimin ya. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau flight tengah hari jam 12 macam mana? Kenapa tu? Soalan tu saya tak berapa faham. Jam 12, flight pukul jam 12 saya. Apa masalah dengan flight jam 12? Tengoklah nak pergi mana. Ada yang pukul 12, ada yang pukul 1. Nanti clearkan saya. Oh, solat Jumaat ke? Yang tu tak dapat elak. Yalah nak buat macam mana? Kalau ikut Syafi'iyah tak boleh lah. Apa yang dia kena buat? Dia kena sembahyang zuhur lah. Dia kena sembahyang zuhur dan dia tak boleh jamak lah. Dia sembahyang pula nanti waktu asar. Begitulah keadaan dia. Tapi kalaulah dia tak merancang, kalau dia nak juga guna rukhsah, itu dia terpaksa taklid pendapat semisal Malikiyah, yang mana Malikiyah walaupun safar selepas Jumaat masih lagi boleh dapat rukhsah untuk jamak. Dan sebahagian macam mazhab Hambali, dia orang tak izinkan jamak Jumaat dengan asar. Ada mazhab dia tak izinkan. Syafi'i je saya ingat boleh. Jumaat boleh jamakkan dengan asar. Mazhab Hambali misalnya tak boleh. Dia orang tak boleh menjamakkan Jumaat dengan asar. Okey. Sebab tu dia orang boleh tinggalkan Jumaat lah. Tak silap saya, dia orang boleh tinggalkan Jumaat walaupun keluar selepas daripada subuh. Subuh ni bukan waktu tunggu habis subuh Waktu azan subuh tu. Permulaan masuk subuh tu. Okey. Okey. Lagi apa syarat wajib? Last kali Ustaz tak sebut di satu sihat. Sihat betul. Okey. Tolong ingatkan saya Puan Azrina. Ya, sihat tubuh badan maka wajib. Kadang-kadang semua syarat tadi dah ada tapi dia tak sihat. Dia tak mampu. Nak buat macam mana? Kita ada satu istilah dipanggil syaikhah ataupun syaikh. Dia usia dia dah tua dah. Orang-orang macam ni dia tak makan pun tak lalu. Tapi kita tak boleh cakap kat dia dah makan tak lalu, dah tak makan, tak payahlah, puasa je lah dia kata. Kita kata puasa je lah tok, puasa je lah makcik. Tak boleh pesan macam tu. Saya ingat lagi tok saya dulu pun dia macam tu. Suap pun tak nak makan pun. Kita tak boleh kata tok puasa je lah. Tak. Dia orang tak boleh puasa sebab dia orang walaupun tak makan sangat tapi dia orang kena makanan kena masuk juga. Sebab tu orang macam ni disebut orang yang sakit al-marid la yurja bur'uhu. Orang yang sakit tapi tidak ada harapan lagi nak sembuh. Orang macam ni jangan kita suruh dia puasa sebab kalau puasa makanan tak masuk langsung nanti akibat lebih buruk. Ya, nasihat doktor pun dia orang tak boleh puasa. Syarak sendiri pun kata
dia orang ni boleh tinggal puasa, walaupun kalau dia orang puasa sah, tapi membahayakan kesihatan. Jadi orang macam ni keluarkan fidyah je. Keluarkan fidyah. 1 hari 1 mud. 1 mud ni 1 cupak. Bukan 1 gantang. 1 gantang tu zakat fitrah. Sok itu sok, yang ni mud. Boleh dia nak keluarkan hari-hari, setiap hari boleh. Ataupun dia nak keluarkan nanti, dia habis Syawal, habis Ramadan, dia keluarkan waktu Syawal, dia himpunkan sekali, kemudian dia keluarkan. Tapi ingat, yang ni dia tak ada asnah macam zakat. Untuk fidyah, dia kena cari orang miskin ataupun fuqara. Ya, fuqara wal masakin. Orang fuqara ni teruk lagi. Nak makan hari tu pun tak cukup. Jadi untuk orang tu, jangan bagi kat orang lain. Bagi dekat fuqara wal masakin. Itu orang sakit yang macam satu jenis. Satu lagi jenis lain memang dia orang muda macam saya. Muda lagi tak saya? Muda kan? Alhamdulillah. Semua akui saya muda. Baik. Jadi dia sakit hari itu tak boleh. Dia tak boleh puasa, gastrik ke. Dan satu lagi, inhaler. Inhaler. Inhaler ni dia tak apalah kalau perempuan cenderung dengan pendapat sebahagian asatizah yang kata sah puasa dengan inhaler, silalah. Saya cenderung pada pendapat yang tak sah puasa kerana memasukkan dengan sengaja walaupun sedikit. Kerana syarat nak batal puasa dia tak mesti banyak, sedikit dengan pilihan. Sama lah macam orang tu dia gastrik. Dia cakap apa? Boleh tak saya puasa tapi saya nak kena makan juga. Sikit je. Sama lah ni. Saya boleh puasa kalau sakit penat ataupun lelah ni. Cuma saya boleh tak saya sembuh sikit je. Sama je lah. Kan? Jadi bila sama, sikit saja pun, maka batal puasa biikhtiarihi, dengan pilihannya. Dia tak sama macam di tengah tidur orang masukkan ubat. Dia tengah tidur orang paksa orang masukkan makanan. Tak sama, itu dipaksa. Yang ni dia tak paksa, dia sendiri yang sembuh. Dia sendiri yang masukkan. Lain, tak sama. Jadi saya cenderung batal walaupun jumlah dari kuantiti dia memang sedikit. Memang teramat sedikit. Tapi oleh kerana sikit. Vape sama lah. Vape sama. Rokok lagi-lagi sama. Itu dia panggil ada jirim. Ya. Jirmun dia ada. Unsur jirim tu ada. Tapi sebenarnya untuk inhaler dia lebih kuat daripada rokok sebab rokok dia hanya asap. Ya. Tapi ataupun vape itu dia hanya asap. Dia wap. Tapi untuk inhaler dia ada cairan. Dan setelah dikaji, saya senang tanya doktor-doktor, memang dia orang akui ada jirim. Dia masuk jirim dalam rongga. Rongga ni ada berapa? Saya nak tanya. Rongga yang kalau masuk boleh batal puasa ni. Ingat tak berapa? 4. 5 kan? 5 itu mulut, bubul dan dubur. Betul? Lagi? 5. Tepat. Nasib baik saya tak janji hadiah. 5, betul. Saya selalu letak telinga hujung sekali. Sebab telinga dia masih lagi khilaf di dalam mazhab kita sendiri. Tapi untuk 4 tu, itu sepakat. Iaitu yang pertama hidung. Hidung ni dia dalam ni, dia ni sini nampak ni. Ni. Sini ni. Yang tempat boleh picit-picit kepek-kepek ni, itu tak dipanggil apa, disebut khasyabah. Yang ni masih lagi okey, sebab tu korek tak hidung. Kalau orang tanya, saya akan tanya nak korek sampai mana tu? Nak sampai mana hala tujuan matlamat kamu untuk mengorek tu sampai mana? Kalau dia kata sampai ke dalam macam swab test tu tu batal lah sampai sini kan. Kalau setakat yang macam tu, macam biasa kita buat tu, tak ada masalah apa, korek je lah. Isi masa lapang kan bulan puasa tak banyak kerja, jadi buatlah kumpul tik biji ke. Jadi dia boleh korek, tapi kawasan tu je. Jangan sampai dalam sangat, batal puasa. Dia rongga terbuka. Sebab dia rongga ni apa? Saya nak definekan rongga. Makna rongga sini ialah satu benda yang bila kita masukkan dia sampai ke muh. Muh ni otak satu. Yang kedua, masuk dia akan sampai ke perut. Tapi benda tu dia mesti masuk melalui rongga yang terbuka, bukan rongga yang tertutup. Ada rongga yang terbuka tapi dia tidak mahsus. Okey, baik, saya bagi poin, ingat sampai bila-bila Dia mesti rongga yang terbuka. Okey, terbuka itu mahsus. Mahsus ni kalau kita tengok nampak terbuka dia. Dia ada rongga yang terbuka tapi tidak mahsus. Contohnya apa?
Bulu roma, liang roma yang tu tak terbuka kan? Yang tu tertutup. Ah. Yang ni terbuka tapi tak nampak. Ni nampak. Mata. Oh, mata. Masya Allah. Yalah, saya sentuh tu. Yang tu disebut sebagai dalam Hasyiatul Imam Al-Bajuri kata dia rongga manfaz yang terbuka tetapi ghair mahsus, yang tak dilihat. Jadi bila tidak mahsus, sebab tu letak celak, letak ubat mata walaupun sampai ke tenggorokan, kita telan tak batal puasa pun walaupun dengan sengaja. Ya. Oh, senyum Puan Amin. Titik ubat mata sampai 3 botol bulan puasa ni. Jadi kita letak, dia tertelan sama. Kalau dulu dalam kitab-kitab fiqh turas, dia akan sebut kahl, maknanya celak. Letak celak, dia turun sikit rasa tu dekat kerong. Jadi dia bukannya terbuka. Yang terbuka ni hidung, mulut, kemudian lubang kemaluan hadapan, lubang kemaluan belakang, dan saya letak telinga terakhir sebab ada 2 pandangan dalam mazhab kita. Mutaakhirin sebut mutaakhirin kata tak batal. Kerana telinga ini dia tidak ada lubang sebenarnya bersambung ke muh, tak ada. Dia tak ada lubang, jadi dia tak akan sampai ke otak. Kerana dia tertutup. Itu jawapan ulama mutaakhirin. Tapi yang muktamad tetap batal. Tapi kalau nak taklid pendapat yang kedua ni pun okey je. Ya, kerana saya juga cenderung dengan pendapat itu kerana kajian dahulu tak dapat. Mungkin ulama-ulama dulu, sebab ulama dia bukan doktor. Jadi kita tak boleh kata ulama dulu jahil, tak boleh. Dia ulama juga bergantung dengan doktor, pakar perubatan. Jadi pakar perubatan dulu tak bagi jawapan, kata telinga ni tak ada lubang. Tapi bila dah makin moden, dikaji bahawa telinga ni tak ada lubang. Jadi macam mana dia nak sampaikan ke muh, ke otak? Jadi pendapat mutaakhirin, maknanya ulama yang lewat, kata dalam mazhab kita kata tak batal. Sekalipun dikorek-korek. Sama juga dengan telinga. Kalau lah ikut pendapat yang kata batal sekalipun, bukanlah makna korek dari tak boleh langsung. Yang biasa-biasa ni maknanya boleh masuk ruas jari macam tu ni, yang boleh masuk jari tu tak ada masalah. Dia dalam lagi tu. Dia cari kain tembap tu, apa tembap entah, dia masukkan ada dalam, itu batal. Okey. Jadi saya rasa ada lagi tak point orang-orang yang wajib puasa? Dah habis kot Habis dah set 7 semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Zina tolong ingatkan saya sebab saya tak ada kitab. Saya tak bawa. Terbaik Ustaz. Cuma yang kalau ikut susunan Islam tu lah yang pertama Ustaz kan. Tadi Ustaz sebut inilah, tak apa, alhamdulillah. Okey. Jadi sekarang ada 15 minit. Kalau nak tanya soalan boleh tanya. Sebab nanti kita tak boleh keluar lewat hari ni kerana ada kuliah Isyak pula kan. Kalau hari Isnin boleh. Kuliah Isyak. Ya? Kuliah Isyak 9.15 Ustaz. Yalah, maksudnya 15 minit kita nak kena stop pukul 9, 9.5 minit ke macam tu. Ya, baik. Kepada warga. Ya, Ustaz. Ada yang nak pergi makan sekejap. Ada yang nak ambil masa. Ustaz, saya ada soalan. Ustaz dah baca dekat chat. Assalamualaikum Ustaz. Okey, sila. Nak tanya boleh? Boleh. Dekat chat ni Ustaz dah habis. Ya, tak dengar. Kalau fidyah orang yang meninggal tu, kita nak bagi dekat siapa yang afdal? Dia tak ada afdal apa, dia orang miskin lah. Dia orang fuqara dengan miskin je. 2 orang tu je boleh bagi. Ya? 2 orang tak boleh yang layak dapat. Tak boleh, dia tak sama macam asnaf zakat. Asnaf zakat kita ada gharimin, orang yang berhutang. Kita ada fuqara, orang miskin, ada fi sabilillah, ada ibnu sabil. Kan ramai macam ibnu sabil. Ibnu sabil ni dia bukan tak ada duit tapi dia tersangkut. Dia tersangkut Boleh lah saya guna kita tersangkut. Contohnya orang luar datang ke negara kita tapi duit dia hilang ke apa, dia nak balik tak boleh. So kita boleh bagi zakat dekat dia untuk dia balik ke negara dia. Di negara dia mungkin dia orang jutawan tapi di sini dia tak boleh nak ambil duit. Macam tu. Tak dapat duit. Jadi ini asnaf zakat. Tak boleh kita ambil fidyah untuk kita bagi pada orang-orang yang asnaf zakat yang lain. Walaupun fuqara dan miskin ini termasuk dalam asnaf zakat. Cuma untuk masalah fidyah untuk fuqara dan miskin sahaja, tak boleh bagi kat orang lain. Jadi tak ada siapalah yang afdal dapat, memang orang miskin sajalah yang boleh ambil. Jadi kalau tanya siapa, jadi kita kena pergi dekat pusat zakat lah, bagi kat dia orang akan itu. Kalau kita kenal jiran kita miskin, memang betul-betul miskin, boleh je bagi dekat pun.
Masalahnya kadang-kadang jiran tu nampak je naik motor buruk, kan? Nampak je macam tak semenggah sangat hidup. Tapi cuba tanya dia, harta ada tanah pusaka 2 relung dekat kampung. Itu kaya. Aset yang tak dicairkan. Dia tak miskin sebenarnya tu. Kan? Tapi tak apalah, tak ada lah. Kita tengok kalau miskin, fuqara, kita faham dan dia pun tak ada harta, bagi je lah. Selesai lah masalah tu. Hari-hari nak bagi dekat dia pun tak apa. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Cuma ada, kalau tanya yang afdal, utamakan adik-beradik. Ya, utamakan adik-beradik kita, abang kita ke, keluarga terdekat. Sebab dalam bab zakat pun memang sunat kita cari adik-beradik dulu. Adik-beradik. Tapi adik-beradik kita memang cukup lah belanja dia. Okey, buka soalan yang lain. Siapa nak tanya? Ustaz, dekat chat ada soalan. Ustaz boleh baca ke? Nampak tak? Saya tak tahu nak buka macam mana. Nanti Kejap, buka. okey. Ada yang satu ni yang dekat atas, saya cek balik atas ni. Ustaz tanya, fidyah orang yang meninggal nak beri kepada siapa yang afdal? Dah Ustaz baru jawab Mira yang tu tadi. Yang jawab. baru ni. Yang baru Jawab yang dah. Di atas semua dah Okey, bawah lah. Okey. Saya nak bertanya, saya Puan Siti dari Kelang. Saya ada anak istimewa perempuan usia 24 tahun. Solat dan puasa. Bagaimana Ustaz? Kalau dia bercakap pun hanya hujung ayat je, tak penuh. Bab mandi hadas selalu saya bacakan niatnya. Dia ikut tapi hujung-hujung ayat je dia sebut. Contoh saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dia hanya akan sebut di das sa la la hujung-hujung lah maksud dia. Sama dengan puasa, niat saya ajar dia sebut ujung je. Boleh ke Ustaz? Anak-anak istimewa ni Tak faham? sebahagian dia tak boleh tanya penuhnya. Dia yang pertama saya perlu jawapan dari doktor yang cek dia tu. Nak kena tahu dia punya keupayaan memahami fiqh ataupun kewajipan itu setakat mana. Kita nak kena tahu yang tu dulu. Dia ada persen dia tu anak-anak OKU ni. Dia ada yang 9, ada yang hanya boleh dapat 50, ada yang dapat 60. Jadi kalaulah sampai satu tahap tu dia persen dia besar untuk faham fiqh, faham puasa, maka wajiblah dia puasa. Kita wajib puasa kan. Ya, dia wajib puasa. Tapi untuk soalan umum, setakat gambaran macam tu saya tak boleh nak faham lagi dia masuk kategori wajib ataupun tidak. Perlu jawapan, perlu pendetailan lah untuk saya jawab. Untuk sekadar itu saya tak boleh nak jawab wajib ke tak wajib. Kerana kita nak tahu dia punya keupayaan mencerap tu sejauh mana. Itu penting. Ini kena jawapan dari doktor, kita tak boleh tanya dia. Dan mak dia sendiri pun kena ada jawapan daripada pakar perubatan. Okey, baik, soalan yang lain. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, minta maaf sebab ni nak sentuh pasal tarawih, boleh ke? Boleh. Okey. Sebab kebetulan petang tadi ada sedikit perbincangan macam ni. Wanita sebaiknya solat di rumah. Tapi tarawih ni biasanya kan kita ambil nak imarahkan Ramadan tu di Masjid Surau lah solat tarawih ni. Maknanya lebih berdisiplin pada saya. Tapi pada yang boleh istiqamah di rumah tu adalah lebih baik. Itu yang saya faham. Tapi macam petang tadi perbincangannya macam ni. Sebelum ni memang biasa di surau masjid. Okey Ustaz, ni keluar daripada topik fitnah tentang dia ibu tunggal ke apa, maknanya dia selamat lah. Kalau dia pergi masjid surau pun dia selamat. Tapi tahun ni insyaAllah dia cuba untuk solat di rumah secara sendiri. Cuma keadaan tu dia belum pernah biasa. Nasihat Ustaz, baik diteruskan solat di masjid atau ambil pendekatan belajar untuk solat di rumah? Untuk soalan ni, yang pertama dia ada faktor luaran yang mana menambahkan kualiti solat. Ya. Sebab tu saya selalu sebut kadang-kadang ada muslimat yang dia cakap kalau sembahyang di masjid lebih khusyuk. Kita kena tahu dia ada maratib. Maratib ni maknanya peringkat-peringkat terbaik bagi sembahyang itu yang paling tinggi apa? Jadi tetaplah khusyuk yang paling tinggi. Sebab tu untuk dapatkan khusyuk, maka pecahan-pecahan masalah fiqh tu dia akan bantu untuk menambahkan khusyuk, maka kelebihan khusyuk itu lebih tinggi. Jadi kita kena tanya mana lebih rasa tenang, mana lebih mendapat di rumah ke di masjid. Ada sebahagian kata di masjid Ustaz, kerana di rumah kadang-kadang bising sikit kan, kadang-kadang dia macam tak ada suasana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita pun tak tahu. Ada orang yang di rumah lebih tenang bagi dia, ruang biliknya tu. Maka di situ bertembung di antara
Poin saya yang besar ialah sejauh mana kita boleh dapat persen kekhusyukan. Kadang-kadang di rumah di masjid lebih khusyuk. Tapi pada saya kalau ikut sembahyang ni di masjid kadang-kadang bising juga. Wallahu alam. Ikutlah kalau dia rasa di rumah lebih khusyuk, maka saya nasihatkan untuk nasihat saya, maka teruskan di rumah lebih baik. Ya, lebih baik di rumah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kalau bila saya fikir balik kan, contoh macam saya lah. Bila saya solat di rumah, bacaan tu jadi pendek lah. Tak macam di masjid kan bacaan imam lebih cantik. Tambah Ramadan ni lah peluang kita nak dengar 30 juzuk tu kalau kita fokus setiap malam kan. Bila solat di rumah je, bacaannya ambil surah yang yelah paling mudah, yang rasa macam lebih yakin nak baca sendiri semua. Agak-agak satu kerugian tak Ustaz? Ke macam mana selepas khusyuk tu? Tetap sama. Kita sebenarnya ada beberapa pendapat. Yang ni saya bercadang nak bentang pada minggu depan, iaitu masalah tarawih ni. Cuma sekejap, kalau saya simpan nota ni masih ada sedang cari, saya akan bagi tahu sekarang kerana ada aulawiyat. Kalau kita baca pendek boleh buat banyak rakaat. Dengan baca panjang boleh buat sikit. Yang mana lebih aula? Yang tu sekejap. Kalau ada insya-Allah saya terangkan sekarang sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak jumpa lah. Tapi ada. Cuma saya perlu masa untuk cari. Tak apa Ustaz, bawa minggu depan insyaAllah. Ada? Lebih baiklah pesan Ustaz bersedia nanti insyaAllah. Dah jumpa dah. Wah, Alhamdulillah. Baik, di sini ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Masalah di sini bacaan berdiri lama. Ada yang berpendapat berdiri lama dengan bacaan ayat Quran yang panjang adalah lebih afdal daripada rakaat yang banyak tetapi bacaannya pendek. Ini mazhab kita Syafi'i. Ya. Mazhab kita Syafi'i dia berpendapat berdiri lama dengan bacaan Quran yang panjang, yang banyak itu lebih afdal daripada baca pendek tapi rakaat banyak. Maksudnya biar rakaat pendek. Biar rakaat sedikit tapi bacaannya panjang. Itu mazhab kita Syafi'iyah. Bahkan ini majoriti kebanyakan ulama kata ini lebih baik. Walaupun qada Ustaz. Walaupun qada ya. Ya, qada itu memang lebih baik. Ke mana pun dia lebih baik, pahala lebih banyak dari sembahyang tarawih. Kerana dia pahala wajib. Pahala wajib tak akan dapat pahala sunat tak akan dapat menandingi pahala wajib ya. Yang kedua, sebahagian ulama lagi berpendapat rakaat yang banyak lebih afdal berbanding rakaat yang sedikit. Meskipun bacaannya panjang, maknanya baca pendek tapi dapat banyak rakaat itu lebih baik daripada baca panjang-panjang tapi rakaat akan jadi sedikit. Ini pendapat ulama Malikiyah. Ya, ulama Malikiyah. Yang ketiga, sebahagian lain yang mengambil pendapat pertengahan lah, orang tengah-tengah. Jika seseorang itu tak mampu atau tidak mampu berdiri lama, maka yang afdal baginya memperbanyak rakaat tarawih. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau mampu, maka berdiri lama itu lebih baik dari dia. Maka itu melihat kepada keadaan dirilah. Pendapat yang keempat adalah amalan yang tidak tercatat dalam mana-mana ulama tapi diguna pakai di Malaysia, iaitu apa? Tak panjang berdiri, bacaan Quran pun tidak juga diperbanyakkan. Tetapi okeylah daripada tak buat langsung ya. Ini tak ada ulama mana pun tak catat. Cuma kita pendek baca, rakaat pun tak banyak sangat. Kan? Tapi okey, tapi tetaplah juga benda tu tidak dilarang ya. Macam-macam orang ya. Jadi ikutlah. Cuma pendapat mazhab kita dan juga majoriti yang panjang lebih baik. Ustaz. Kejap benda saya ambil Syafiq ni punya lah kan. Kalau maknanya panjangkan berdiri tapi sebabkan tak mahir untuk membaca surah yang panjang, saya mengulang-ulang surah yang pendek tu tak boleh. Itu sama. Dalam memanjangkan bacaan ya. Ulang je. Juzul amma tu ulang je. Kalau nak letak Quran di depan yang besar pun boleh baca je. Ya, tak ada masalah.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk penjelasannya. Sama-sama. Saya buka lagi satu soalan ke? Kalau siapa nak tanya silakan. Saya nak tanya Ustaz, Ya, silakan Puan Linda. yang pasal puasa ni, kalau sekiranya warded Ya. perlu masuk air drip, batal Ya. puasa tak kuat? Tak batal. Tak Kerana batal. dia ada dua pendapat sebenarnya. Saya tengok dalam At-Taqrirat As-Sadidah. Dia sebut memasukkan air dalam badan tidak membatalkan secara mutlak. Satu pendapat. Ada yang kata memasukkan air ke dalam badan itu jika tidak berhajat pun. Tidak berhajat. Maka batal. Tapi kalau sakit, tak batal. Kalau ubat pun tak. Melainkan ubat tu masuk melalui mulut. Masuk mulut batal lah. Kalau melalui drip tak batal ubat. Derma darah tak batal, keluarkan darah tak batal, masukkan benda pun tak batal jika berhajat. Kita ambil pandangan tu lah. Pandangan yang lebih selesa ialah kalau tak berhajat, batal. Kalau berhajat, tak batal. Satu pandangan lagi kata berhajat ke tak berhajat, suka-suka ya dia masukkan air dalam perut dia sampai kembung, perut tak batal. Itu bukan yang terbuka. Ya. Saya tak habis lagi boleh? Saya ada confuse satu. Saya confuse satu sekejap, sikit je. Pasal itu Ustaz dia cakap pasal yang bila kita solat, kita sendawa keluar balik food yang kita makan tu, itu batal kan kita punya solat kan? Ya, batal. Kalau Saya cakap ke tak itu? itulah Ustaz dah cakap macam saya confuse sikit. Ustaz cakap masa tu batal, betul ke tak batal? Saya sempat cek tak hari tu? Oh, Ustaz kena check Allah, belum lupa. Saya terlupa nak cek lah. Nanti kalau solat, kalau wuduk batal tak? wuduk kalau tak sengaja tak batal. Sebab dia macam ni, dia wuduk ni kalau kumur tu tak boleh mubalarah. Mubalarah dalam ketika puasa hukumnya makruh. Maka bila dia dah lampu kuning dah tu, maknanya ada amaran daripada syarak. Jadi kalau tertelan kerana kita buat, batal puasa. Tak, ini kadang mungkin kita banyak angin. Macam sekarang ni lah, kita banyak angin, kita dah solat. So kita solat, masa solat tak adalah terjuluak. Tapi bila dah sudah ni, masih lagi ada wuduk, tapi angin termasuk keluar balik kita punya food tu daripada kita punya, bukan dari dalam lah, daripada kita punya ni je. Batal tak kita punya wuduk? Puan Lin, wuduk tak batal. Puasa semayang solat je lah. Masa sikit saya semak semula. Tak sempat, saya terlupa. Maaf sangat. Betul-betul saya terlupa. Ya. Bagi masa sikit. Jadi kalau boleh nanti admin ke siapa-siapa boleh ingatkan saya yang ada nombor WhatsApp tu, ingatkan saya supaya saya boleh semak semula. Nak membantu. Ustaz, tanya Ustaz. Lama dah saya tunggu ni, saya dah dulu. Ya, sila Puan Aisyah, silakan. Terima kasih Ustaz. Saya kurang faham lah Ustaz dan keliru. Apabila mengatakan orang yang banyak lagi kena qada puasa, dia tak wajib semayang, maknanya dia tak digalakkan semayang sunat. Tapi tarawih tu setahun sekali. Lepas tu, kalau kita ni masih lagi banyak berhutang, kita lebih baik qada. Tapi kalau kita semayang tarawih tu, kita semayang masa tarawih tu, kita kalau lepas semayang wajib kan kita qada balik. Lepas semayang wajib 5 waktu, kita qada setiap kali hujung. Apa salahnya kita semayang tarawih Ustaz ya, pada fikiran saya? Macam mana Ustaz? Salah dia, kita berhutang kan. Jadi tuntutan waktu itu bayar hutang. Waktu tarawih tu, semayang tarawih yang 2 rakaat tu, kalau kita semayang yang kita bayar hutang, pahala lebih banyak. Orang tanya tak dapat pahala tarawih lah Ustaz. Dapat pahala lebih dari semayang tarawih. Sebab wajib. Kalau misal kata kita pergi juga, macam kalau kita semayang tarawih, lepas tu bila masa yang saya dengar lah, saya pun tak faham macam mana orang kata boleh kita masa orang semayang tarawih tu, kita berimam dengan imam yang semayang tarawih, tapi kita niat qada. Itu saya tak faham Ustaz macam tu. Nak apa susah sangat kalau kita qada maghrib, imam solat tarawih. Nanti dia bagi salam, kita tambah lagi 1 rakaat. Kalau subuh tak payah tambah. Kalau zuhur, tambah 2 rakaat. Tapi kalau masa semayang tarawih tu 2 rakaat tu, tiap kali kita ikut juga imam tapi kita niat qada. Macam tu? Ya, niat qada. Masya Allah. Tak ada isu. Kita duduk dalam saf semayang tarawih tu? Ya, duduk dalam saf. Kalau nak duduk luar saf,
Nak duduk luar saf kat mana? Luar masjid ke? Dalam Bukan, saf? bukan maksudnya kalau kita sembahyang kita sembahyang di rumah, kita tak ada berimam kan, kita qada juga. Tapi kalau kita pergi ke tarawih tapi kita masuk niat tarawih tu ustaz imam niat tarawih, kita niat qada, kita masuk juga dalam saf tarawih tu. Maksud tu yang maksud saya. Boleh, tak ada masalah. Kalau segan sikit duduk belakang-belakang lagi. Begitulah. Ya. Jadi jawapan dia tetap saya akan bagi jawapan kata qada semayang, dan ulama semua sepakat dalam masalah ini qada adalah lebih baik daripada melakukan solat sunat tarawih. Kerana tuntutan kewajipan tidak boleh kita kata dia adalah second choice, tak boleh. Dia tetap jadi pilihan utama. Dan bila ditanya rugilah saya tak boleh sembahyang tarawih, saya kata kenapa nak rugi? Sebab kita dah qada solat. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahawa tak dapat pahala pun dia sembahyang tarawih kalau masih lagi ada berbaki qada solat. Saya nak minta maaf, saya tak boleh nak teruskan kelas sebab kawan saya dia nak kena pergi stesen bas. Dia nak balik dah. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu depan. InsyaAllah. Dan tak apa, himpun je soalan. Kalau rasa banyak sangat, kita buat penjelasan saya tu mungkin 15 minit, 20 minit. Lepas tu kita buka soalan. Tapi saya punya tadi tak habis sikit je Ustaz. Sikit je tak habis. Pasal tadi kan, masa kita qada tu Ustaz, kita niat untuk satu waktu je, ataupun kita macam rakaat kedua tarawih tu, kita qada maghrib. Lepas tu imam bangun sembahyang lagi tarawih, kita qada isyak. Ataupun kita terus buat maghrib sampai habis tarawih. Macam tu. Dua-dua sah, boleh, tak ada masalah. Cuma yang terbaik ialah mengikut turutan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, macam tu. Yang baiknya kita tak payah beritahu orang yang kita ni kata, kita pergi je sembahyang tarawih macam biasa, orang tak tahu kan. Perlu pun bagi tahu. Tak perlu bagi tahu. Dan kalaulah dia ada orang yang tengok kita selalu menambah rakaat, dia tanya, bagi tahu dekat dia. Saya qada sembahyang yang lama-lama. InsyaAllah kadang-kadang bagi kesedaran dekat dia. Mungkin dia pun ada kesedaran nak qada, kita dapat pahala pula. Sebab apa? Kita menyedarkan dia. Itu dipanggil dakwah bil hal. Dakwah secara langsung. Okey? Kalau Ustaz sebut satu je. Ustaz sebut tadi, kalau kita menambah tu, maknanya masa dia beri salam tu, kita beri salam bila kita niat qada puasa asar. Masa imam beri salam, kita bangun sembahyang 2 rakaat. Nanti kan kita tak habis lagi 2 rakaat tu, imam dah bangun tarawih yang kedua pula. Tak apalah, masuk jadi masbuk. Boleh je, tak ada masalah pun. Okey. Ustaz, minggu depan Ustaz datang kan, ada satu benda tapi ini perlu hujah, tapi rasa terkilan juga bila Ustaz sebut tadi. Kita sekarang senang, kita tak perlu naik unta ke apa semua, kita jadi musafir. Kalau kita tak perlu berbuka, tak payah buka. Satu hari saya pernah berhujah di masjid, tapi sebab saya tak ada ilmu, saya putus je hujah tu. Orang tu mengatakan, orang yang sembahyang apa tu, sembahyang apa tu, Allahu Akbar kabirah, sembahyang jamak tu kata tak perlu, dia kata. Sebab kita bukan naik unta, kita naik kereta, kereta aircon, ada apa semua. Mengapa kita nak jamak? Jadi saya jawab dengan dia, awak sombong kalau tak jamak sebab itu kurniaan Allah pada kita. Itu je jawapan saya, tapi dia tetap mempertahankan hujah dia. Kalau Ustaz ada masa nanti, Ustaz tolong hujahkan perkara ni, boleh Ustaz? Tak perlu hujah lah tu, bagi tahu dekat dia benda ni Tuhan yang benda ni ulama ada dalam syariat. Bila dah ada dalam syariat, tiba-tiba dia kata tak ada. Jadi kita tak payahlah ambil kaul kalam orang-orang yang macam tu, orang-orang yang juhala, orang jahil. Sebab apa kita nak kena jadikan dia hujah? Ulama dah cakap boleh, kan? Ulama cakap boleh, kita pakai je cakap ulama. Susah kalau kita nak berhujah dengan orang macam tu. Tapi kalau kata saya jamak tu betul Ustaz ya? Saya jamak, saya kata itu anugerah Allah. Allah bagi pada kita, kalau kita tak ambil, kita sombong. Betul ke jawapan saya tu pada dia? Depends, tengok juga. Macam ruqsah, khasar dan juga jamak ini dia anugerah. Sebab itu bila 3 marhalah ke atas, maka sunat, maknanya dapat pahala tambah pula kalau kita mengambil ruqsah. Jadi kalau setakat 2 marhalah, dia harus sahaja. Jadi sombong ke tak sombong tu bukanlah, tak sampai tahap sombong lah. Kita cakap macam kita macam tak berapa menghargai hadiah daripada Allah Subhanahu. Saya minta maaf ya. Terima kasih Ustaz. Qauli hadza wa astaghfirullah. Tasbih kafarah dan suratul As. Baca masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin nak kena keluar sekarang.